27 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,229 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat tambahan 18 kes baru kepada 7 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru yang dikenal pasti melibatkan 6 kes. Kesemua kluster-kluster ini adalah merupakan kluster kediaman di mana satu daripadanya ialah kluster Masutra Engineering Staff Hub, mana adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 6 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 107 kluster. Manakala terdapat 3 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 95 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 14,932 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 197 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 1 kes adalah dalam kategori 5 yang sedang dirawat di unit rawatan intensif dan memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation serta bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, terdapat 1 kes lain dikategorikan dalam kategori 4 iaitu yang di bawah pemantauan rapi dan memerlukan bantuan oksigen. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,990 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 645,285 ujian. Menteri Kesihatan seterusnya mengongsikan 83.2% daripada penduduk negara telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Manakala 94.1% daripada jumlah penduduk negara telah menerima 1 dos vaksin. Liputan vaksinasi di kalangan penduduk berumur 60 tahun ke atas pula telah melebihi 98% bagi kedua dos, iaitu bagi mereka yang telah menerima 1 dos dan bagi 2 dos vaksin. Bagi operasi peralihan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi, sebanyak 5 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 4 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Sementara itu, orang ramai diharap untuk tampil dalam sama-sama menjayakan kajian yang dijalankan oleh kerajaan dalam memeriksa tindak balas antibodi terhadap vaksin COVID-19. Menurut Menteri Kesihatan, daripada 1,188 orang yang memberi maklum balas, hanya 490 orang telah bersetuju. Justru kerjasama orang ramai adalah diperlukan yang mana dapatan daripada kajian tersebut akan dapat memberitahu mengenai keperluan vaksin, seterusnya booster dan sebagainya. Undang-undang boleh menjadi satu perkara yang kompleks dan mencabar. Oleh yang demikian, seminar perundangan kali kedua diharapkan dapat membantu merapatkan jurang kefahaman atau bridging the gap dan memberikan pengetahuan serta pemahaman asas dalam hal ehwal perundangan. Berucap pada majlis pembukaan seminar perundangan kali kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, menjelaskan kerajaan memerlukan warga perkhidmatan awam yang sentiasa kekal relevan dengan tuntutan dan perubahan di peringkat negara di samping peka dengan isu-isu global semasa. Dalam pendekatan ini, perkhidmatan awam hendaklah berganding bahu dalam menangani perubahan dan perkembangan secara dinamik dan progresif. Kualiti perkhidmatan awam adalah sangat dititik beratkan. Tidak memadai bagi sekadar tahu bidang tanggungjawab kerja seharian. Malahan, warga perkhidmatan awam juga perlu celik undang-undang agar tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan akan dijalankan dengan teliti dengan mempertimbangkan mana-mana legal implication ke atas keputusan yang dibuat. Pelbagai topik perundangan dibentangkan sepanjang seminar.
Yang Berhormat Awang Haji Ahmad bin Penorangkaya Lala Setia Bakti Diraja Datuk Laila Utama Haji Awang Isa, Peguam Negara berkata kolaborasi antara Jabatan Perdana Menteri dengan Pejabat Peguam Negara menunjukkan komitmen Pejabat Peguam Negara dalam misinya untuk memastikan agensi-agensi kerajaan diberi sokongan dan nasihat perundangan yang mantap. Indeed, the success of this collaboration has already led to another collaborative project between the AGC, the Security Enforcement and Legal Division, and the Information Technology and Innovation Office at the Prime Minister's Office relating to a draft legislation database. Seminar 2 hari dikendalikan bersama oleh Bahagian Keselamatan, Penguatkuasaan dan Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri dan Pejabat Peguam Negara. Negara Brunei Darussalam sebagai negara ahli pertubuhan penerbangan awam antarabangsa ICAO komited ke arah memastikan keselamatan dan sekuriti pengangkutan udara antarabangsa terjamin. Dalam hal ini, ICAO Council Aviation Recovery Task Force CART telah mengeluarkan garis panduan pemulihan daripada pandemik COVID-19 edisi keempat pada bulan Oktober 2021. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, dalam Perutusan Sempena Hari Penerbangan Awam Antarabangsa 2021 berkata, negara turut menyokong dan menggunapakai garis panduan pemulihan tersebut dan melaksanakan modul-modul yang berkaitan dengan langkah-langkah mitigasi risiko bagi lapangan-lapangan terbang, anak-anak kapal, pesawat dan kargo seperti yang dicadangkan. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menjelaskan teknologi dan inovasi dalam industri penerbangan awam saling berkait rapat sejajar dengan peraturan dan dasar dalam mempertingkatkan strategi pengangkutan udara yang mampan untuk perkembangan dan kepelbagaian ekonomi. Ia sejajar dengan salah satu objektif strategik di dalam Pelan Strategik Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi MTIC 2025 yang mengaitkan perkembangan teknologi dengan meningkatkan kesaling hubungan ke arah peluang sosioekonomi yang lebih besar, peningkatan inovasi dan kualiti hidup yang lebih tinggi. Yang Berhormat seterusnya menyentuh hampir keseluruhan ekonomi dunia telah terkesan dari wabak COVID-19, tidak terkecuali sektor pengangkutan udara. Justru ICAO secara berterusan mendukung dan membantu negara-negara ahlinya dalam penyediaan dan pelaksanaan garis panduan protokol keselamatan dan kesihatan bagi syarikat-syarikat penerbangan, lapangan-lapangan terbang dan aktiviti penerbangan lain secara maya. Di peringkat serantau di bawah Pelan Pelaksanaan ASEAN Comprehensive Recovery Framework ACRF, garis panduan pertama bagi operasi ASEAN-wide COVID-19 untuk perlindungan dan keselamatan para penumpang dan anak-anak kapal penerbangan telah diluluskan pada bulan November 2020 semasa mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN kali ke-26 yang telah dipengerusikan oleh negara Brunei Darussalam. Dalam usaha pemulihan sektor pengangkutan udara, MTIC dan Jabatan Penerbangan Awam DCA adalah antara beberapa buah kementerian dan agensi kerajaan yang bekerjasama melalui pasukan petugas Task Force Hal Ehwal Rentas Sempadan dalam penyediaan dasar dan 2 garis panduan serta perancangan pelbagai strategi dan inisiatif mengenai rentas sempadan melalui pengangkutan udara. Dalam sektor penerbangan awam, satu inisiatif permulaan adalah pelaksanaan Reciprocal Greenland RGL di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura yang telah mula berkuat kuasa pada 1 September 2020 yang lalu. Menurut Yang Berhormat lagi, ICAO juga menggalakkan inovasi dan keupayaan teknologi baharu untuk meningkatkan prestasi kecekapan kawal seliaan navigasi udara melalui peralihan daripada Perkhidmatan Maklumat Aeronautik AIS kepada Pengurusan Maklumat Aeronautik AIM. Dalam hal ini, negara Brunei Darussalam melalui Jabatan Penerbangan Awam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi
tidak terkecuali dalam melaksanakan keperluan ICAO bagi peralihan AIS kepada AIM. Projek peralihan tersebut akan bermula pada Jun 2022 dan dijadualkan siap pada Mac 2023. Projek pendigitalan maklumat ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan dan kecekapan sistem navigasi udara bagi negara ini. Tema Hari Penerbangan Awam Antarabangsa bagi tahun 2020 sehingga 2023 ialah Advancing Innovation for Global Aviation Development. Sempena sambutan Hari Penerbangan Awam Antarabangsa, Jabatan Penerbangan Awam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi petang tadi mengadakan majlis doa kesyukuran dan membaca surah Yasin secara maya. Menyertai majlis Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Penerangkaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Tema Hari Penerbangan Awam Antarabangsa bagi tahun 2020 hingga 2023 adalah mengenai inisiatif pertubuhan penerbangan awam antarabangsa dalam menghubungkan masyarakat, budaya dan perniagaan merentas benua melalui teknologi dan inovasi bagi mewujudkan pembangunan yang mampan dan lebih berdaya tahan untuk perkembangan dan kepelbagaian ekonomi. Talian Anak 121 dan Talian Kebajikan 141 memainkan peranan penting sebagai salah satu platform rasmi yang disediakan oleh pihak kerajaan bagi meningkatkan keprihatinan kepada aduan-aduan orang ramai serta memastikan bantuan dapat diberikan dengan segera dan berkesan tanpa ketirisan dalam kalangan masyarakat yang memerlukan. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan mengalalukan kerjasama kukuh antaranya melalui penandatanganan memorandum persefahaman untuk meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan kebajikan. Sehubungan itu, pagi tadi berlangsungnya majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU di antara Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dengan Imagine Sdn Bhd dan Comquest Sdn Bhd. Majlis berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Dayang Haji Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menjelaskan penubuhan talian penting dalam memberikan kemudahan kepada orang ramai untuk menyalurkan dan mengongsikan pertanyaan dan aduan berkaitan hal ehwal kebajikan dan kesejahteraan. Menyaksikan majlis penandatanganan Yang Berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Penerangkaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Penghakiman makanan bersama juri-juri khas bagi Anugerah Makanan Brunei BFA diadakan di 4 buah restoran hari ini. Pelbagai hidangan unik disediakan oleh ke-4 buah restoran bagi anugerah tersebut. Antara restoran yang dihakimi hari ini, Masha Oven Kitchen dan Soto Pabu Restoran. Penghakiman dibuat oleh para perwakilan negara-negara sahabat ke negara Brunei Darussalam bersama ahli majlis mesyuarat negara. Lebih 200 buah restoran menyertai BFA tahun ini. Pelbagai bentuk sumbangan terus diterima oleh Kementerian Kesihatan daripada para penderma dalam membantu kementerian berkenaan bagi sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Progresif Sdn Bhd menyumbang cek berjumlah RM38,420. Manakala Imagine Sdn Bhd menyumbang cek berjumlah RM15,694.10 bagi tabung COVID-19 Relief Fund 2021 serta Shosha Beauty Company menyumbang 5 set Powered Air Purifying Respirator PAPR with accessories. Sumbangan diserahkan kepada Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Juga diterima cek berjumlah RM26,000 daripada Persatuan Perniagaan Taiwan di negara Brunei Darussalam. Orang ramai berhasrat untuk menyumbang boleh hubungi MOH Emergency Operation Center melalui talian 7295712 pada waktu bekerja.
projek dan aktiviti yang sedang berjalan di sektor penerangan dan media seperti projek Promotion of Media and Information Literacy, Study on the Information and Media Landscape of ASEAN dan ASEAN Task Force on Fake News dibincangkan semasa mesyuarat ke-6 pegawai-pegawai kanan yang bertanggungjawab mengenai penerangan bagi kumpulan kerja maklumat, media dan latihan Sixth Somri WGIMT. Negara Brunei Darussalam menyertai mesyuarat tersebut melalui persidangan video dari Bilik Serbaguna Jabatan Penerangan. Delegasi negara diketuai oleh Awang Haji Syahrul Jeffrey bin Datuk Paduka Haji Ibrahim, pemangku pengarah penerangan selaku pengerusi Jawatankuasa Kecil Penerangan SCI Komiti ASEAN mengenai kebudayaan dan penerangan COCI negara Brunei Darussalam. Dipengerusikan oleh Tuan Hassam Ad, Under Secretary of State, Ministry of Information, Kerajaan Kemboja. Mesyuarat turut dihadiri oleh wakil-wakil dari negara-negara anggota ASEAN dan Sekretariat ASEAN. Beberapa projek latihan baharu berkaitan kewartawanan dalam isu krisis kesihatan semasa pandemik iaitu AIBD, ASEAN Sub-Regional Online Media Dialogue on Revitalizing Media Credibility in the Era of Infodemic dan ASEAN AIBD Creating Knowledgeable Journalists in an Era of Health Uncertainty juga dibincangkan dan mendapat sokongan daripada setiap negara anggota ASEAN semasa mesyuarat tersebut. Sempena Brunei December Festival 2021, Jabatan Museum-Museum Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan telah menganjurkan aktiviti kenali permainan tradisi. Aktiviti diadakan selama 4 hari sehingga Sabtu 11 Disember 2021. Pagi tadi, aktiviti belajar bermain simban diadakan secara maya. Ia bertujuan bagi memasyarakatkan permainan-permainan tradisi khususnya kepada generasi muda agar tidak pupus di telan zaman. Dan sambutan orang ramai terhadap aktiviti ini adalah sangat menggalakkan. Aktiviti ini adalah sebagai salah satu program untuk mengisi masa cuti persekolahan yang Kaedah mencari idea perniagaan dan inovasi dalam masa sukar antara topik perbincangan pada hari kedua kem keusahawanan BIM Piaga pagi tadi. Kem selama 3 hari yang diadakan secara maya memberi peluang kepada para peserta dengan kemahiran pengetahuan ke arah membangun dan mencipta laluan keusahawanan bagi menjana bentuk pekerjaan mereka sendiri. Pembentang pertama, Dayang Nur Syafiqah Sadatul Hana binti Haji Nur Hazman, pegawai pelajaran dari Politeknik Brunei membentang kertas kerja bertajuk Birth of New Ideas, antara lainnya menjelaskan bagaimana untuk mencari idea perniagaan. Jelasnya, selepas memperoleh idea perniagaan, langkah seterusnya adalah penyelidikan serta trend pasaran, sasaran dan bentuk pasaran. Beliau juga mengongsikan beberapa tips mengenai trend perniagaan, antaranya penghantaran dan logistik, industri kesihatan serta perkhidmatan secara maya. Sementara itu, pembentang dari Republik Filipina Aristelo Asilo, Ketua Pegawai Operasi dan Pengasas bersama Varaco Inc. Republik Filipina, pula menyampaikan sesi pembentangan bertajuk Innovation in a Time of Crisis on Better Production and Storytelling Technique. Anyone can have the idea. But if you are not able to talk... Lebih 70% kawasan negara Brunei Darussalam masih diliputi hutan hujan. Keunikan hutan hujan tropika di negara ini dengan kepelbagaian bio menjadi tarikan kepada seorang sarjana Fulbright Amerika Syarikat untuk menjalankan kajian ke atas peranan pelbagai spesies pokok besar. Daniel Ward kini melanjutkan pengajian di Universiti Brunei Darussalam selama 10 bulan. Dalam temu bual secara dalam talian petang tadi, antara dapatan kajian di hutan simpan Andulau turut dikongsikan. There's just like so much potential for seeing things that you've never seen before or that are new to science. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-75 program Fulbright. Disertai 160 buah negara dengan lebih 400,000 pelajar
guru dan profesional daripada pelbagai lapangan kajian program tersebut turut memberi peluang bagi menjalankan penyelidikan dan pertukaran idea bagi cabaran global yang kompleks.